Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, saya selaku Guru Besar SK Perempuan Durian Daun Melaka mengucapkan syukur kerana diberi kesempatan untuk memberikan kata-kata mukadimah bagi sesi temu bual bersama Swakop Negeri Melaka, anjuran kelab kita semula dan Reka Cipta SK Perempuan Durian Daun Melaka. Usaha yang dipamerkan oleh kelab ini sememangnya membuahkan hasil yang membanggakan buat sekolah. Kejayaan demi kejayaan telah dicapai. Misalnya pada tahun 2018 kami telah menjadi Johan dalam pertandingan kita semula anjuran FN untuk kategori murid sekolah bawah 500 orang. Pada tahun 2019 naib Johan Perkis Negeri Melaka dan terbaru tahun 2020, kelab kita semula dan Reka Cipta sekali lagi telah berjaya menerima pengiktirafan kebitaraan amalan 3R Swakop Malaysia. Sesungguhnya, tanpa usaha guru-guru kelab ini dan kerjasama tanpa henti seluruh warga SKP Durian Daun Melaka, kejayaan seperti ini tidak akan tercapai. Oleh itu, saya berharap temu bual ini akan dapat dijalankan dengan lancar dan berjaya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Pada petang ini kita bertua kerana kita dapat bersama-sama dengan tetamu kita dalam bual berbicara berkaitan dengan kita semula anjuran kelab kita semula dan Reka Cipta Sekolah Kebangsaan Perempuan Durian Daun. Dan pada petang ini tetamu kita yang dijemput untuk menyampaikan berkongsi sedikit perkongsian ilmu berkaitan pembudayaan amalan 3R yang akan disampaikan oleh Puan Siti Rahayu binti Muhammad Isa selaku penolong pengarah SWKOP Negeri Melaka. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan Puan Siti Rahayu untuk sama-sama menyampaikan info berkaitan dengan amalan pembudayaan amalan 3R. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Sekolah Kebangsaan Durian Daun. Sekolah Kebangsaan Perempuan Durian Daun. Okey. Sekolah Perempuan, Sekolah Kebangsaan Perempuan Durian Daun, sebab di atas inisiatif mereka menganjurkan program seperti inilah. Seperti mana semua orang tahu, sekarang ni kita tidak boleh berjumpa dengan student. Kita tak boleh jumpa student, ada SOP. Yes, of course kita kena secure student kita lah hari ni. Kita faham dan inisiatif yang sekolah ambil pada hari ini, terutama cikgu sendiri, I appreciate that di atas usaha yang dijalankan. Dan hari ini saya diberi tanggungjawab untuk bercerita pasal pembudayaan amalan 3R yang menjadi salah satu trademark, bukan trademark, salah satu tanggungjawab besar Perbadanan Pengurusan Sistem Pepejal yang kami perlu laksanakan sepanjang tahun, terutama di peringkat sekolah lah. Okay, alright. Saya punya slide ni banyak. Kalau saya ceritakan takut tak habis kita punya slide. So kita just go straight pada slide kita, right? Untuk makluman semua pada yang belum tahu, saya pun ingin berkongsi sedikit sebanyak kita punya informasi korporat kita. Apa itu Perbadanan Pengurusan Sistem Pekerja dan Pembersihan Awam ataupun short form dia adalah SWKOP. SWKOP ni stand for Solid Waste Corporation. Okay? Penubuhannya adalah pada 1 Jun tahun 2008 di bawah Akta Pengurusan Sistem Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 iaitu Akta 673, di mana peranan utama
peranan utama kita adalah mentadbir dan menguatkuasakan Akta Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam dengan salah satu daripadanya adalah menerapkan amalan kita semula dan pengasingan sisa di sumber secara sistematik. Okey, perkara ini telah dinyatakan di dalam Undang-Undang Malaysia dan Undang-Undang Penubuhan Akta 673. Okey. Seterusnya ini adalah salah satu penjenamaan semula yang kita pernah buat. Kita dah pernah buat sekali penjenamaan rebranding pada tahun 2015 daripada Perbadanan Pengurusan Sisa Pekerja kepada SW Corp. Logo pun kita tukar. Okey, jadi kita nampak itu yang logo yang macam bersabit 3 color tu, itu adalah logo lama. Dan ini adalah SW Corp Malaysia ni adalah logo baru lah. SW Corp tu yang saya cakap tadi, dia adalah Solid Waste Corporation. Dia dia translate yang daripada bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris. Sebab bila disebut Perbadanan Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam, banyak orang yang tak faham dan terlalu panjang untuk kita ingat. Alright? Okay. Seterusnya, ini adalah syarikat-syarikat konsesi. Okay? Di dalam perjanjian Akta 673 ini, kita ada perjanjian di antara syarikat konsesi, di antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Okay? Ini adalah kerajaan negeri yang mengguna pakai Akta 673, iaitu Negeri Pahang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Konsesi di bawah negeri-negeri ini iaitu Alam Flora. Okay, kena faham, ada perbezaan dia. Alam Flora, SWM Environment dan EE Daman. SWM Environment dia jaga kawasan tengah iaitu Negeri Johor, Negeri Sembilan dan juga Negeri Melaka. Begitu juga dengan Environment EE Daman, mereka mentadbir urus pengurusan sisa pekerja di Negeri Perlis dan Kedah. Ketiga-tiga company ini adalah company yang dilantik oleh Kerajaan Persekutuan untuk menguruskan sisa pekerja di negeri-negeri yang mengguna pakai Akta 673. Okey, saya harap semua clear. Okey, seterusnya ini adalah negeri-negeri yang mengguna pakai akta kita ya, iaitu Perlis, Kedah, Wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Alright. Okey, seterusnya ini just sharing, ini adalah information kalau mana-mana negeri-negeri yang terlibat di bawah Akta 673 tadi, anda boleh menggunakan kemudahan ini dengan menggunakan talian sisa, kita panggil aduan sisa di 1-800-88-7472 bagi semua aduan mengenai kutipan sampah. Iaitu, satu lagi saya nak ingatkan ya, Akta 673 ni banyak orang salah faham. Ada banyak agensi yang, ada beberapa agensi lain di negeri, contoh Negeri Melaka yang menguruskan kerja-kerja pembersihan. Contohnya kita ada PBT, kita ada Pejabat Daerah, kita ada JKR dan juga SW Corp. SW Corp, kawasan kita adalah di Taman Perumahan dan juga di kawasan di pusat-pusat bandar. Okey? Itu adalah kawasan di bawah keseliaan SW Corp. Jadi tak semestinya Negeri Melaka menggunakan pakai 673, tak semestinya semua kawasan tu SW Corp buat. Tidak. Ada beberapa kawasan yang di bawah skop kami. Okey, jadi negeri-negeri yang berkenaan, penduduk-penduduk di kawasan yang di bawah SW Corp boleh menggunakan kemudahan aduan sisa bagi sebarang aduan yang beroperasi 8 pagi hingga pukul 9 malam kalau tak silap saya. Okay, alright. Seterusnya, ini adalah penguatkuasa kita. Kalau siapa pernah nampak, mereka berpakaian seperti polis juga. Okay, dia berbaju warna kelabu. Banyak orang confused. Ada ingat dia ni, kami ni adalah immigration and so on. Ramai orang confused. Tapi saya beritahu inilah kita punya penguatkuasa. Dan yang baju oranye itu adalah kita punya konsesi. Banyak orang confused, apa itu SW Corp, apa itu SWM, orang tak tahu. Orang tak faham apa itu SW Corp, apa itu SWM. Jadi saya harap lepas ni semua orang jelas. Yang baju oranye ni adalah kontraktor yang dilantik oleh kerajaan, dan yang baju beruniform ini adalah SW Corp lah, penguatkuasa kita yang mengawal selia konsesi yang menjalankan tugas-tugas.
tugas-tugas di lapangan. Means kerja-kerja pembersihan yang mereka lakukan mengikut jadual adalah di bawah seliaan SW Corp. Jadi SW Corp bertanggungjawab kena tahu. Contohnya di Taman A ada 1 minggu 3 kali kutipan, penguatkuasa ni kena pastikan 3 kali kutipan itu berlaku. Okey, sekiranya tidak berlaku, mungkin ada 2 kali saja kutipan, jadi orang awam boleh buat aduan pada kita. Okey, clear? Saya harap clear lah. Very simple lah. Okey, seterusnya ini kita punya kerja-kerja kutipan sisa. Banyak orang dah nampak lah lori-lori. Ada kawasan macam saya cakap tadi yang macam dekat utara, lori dia warna hijau fluorescent. Di kawasan tengah Alam Flora, lori dia warna putih biru gelap kepala dia. Di kawasan Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor, lori dia warna hijau. Lori yang mengutik sampah tu. Okey, seterusnya ini sebahagian daripada jentera-jentera kita untuk kerja-kerja pembersihan lah, seperti sapuan jalan, kita bersihkan beach comb dekat pantai kan. Inilah separuh daripada jentera kita yang termaktub di dalam KPI yang telah kita tetapkan kepada konsesi. Okey, selain tu ini adalah jentera-jentera untuk pembersihan longkang dan juga pembersihan pemotongan rumput. Biasa kan nampak benda-benda macam ni kan. Jadi that's why yang saya cakap tadi, ada kawasan kalau nampak orang potong rumput tak semestinya itu SW. Okey, kita teruskan dengan kita punya slide seterusnya, iaitu pengurusan sisa pepejal. Kita selalu ramai orang yang tak tahu apa itu sisa pepejal kan. Bila kita bercakap pasal sisa pepejal, dia tak tahu apa yang dimaksudkan sisa pepejal. Bila kita tanya, ada yang maksudkan adalah sisa-sisa kumbahan, contoh kan, dia bagi contoh macam tu. So saya nak bagi tahu sisa pepejal sebenarnya dia adalah, sisa pepejal adalah benda-benda yang kita perlu lupuskan kerana dia sudah pecah, lusuh ataupun dia tercemar ataupun dia rosak. Okey, ini adalah maksud sebenar sisa pepejal. Jadi kalau kita nampak benda-benda lain, dia ada akta-akta lain contoh macam Jabatan Alam Sekitar, dia ada akta lain, akta sisa berjadual, sisa racun. Lepas tu kalau sisa buangan dan najis tu dia adalah di bawah akta kumbahan, di bawah IWK. Jadi kalau radioaktif dia ada akta lain cara pelupusan dia. Jadi kan untuk sisa pepejal kita pilih yang A itulah, itu term yang paling sesuai untuk kita nyatakan apa itu sisa pepejal dan bersesuaian dengan akta 673. Alright. Okey, seterusnya di Melaka kita punya keluasan penduduk, keluasan kita lebih kurang dalam 1,652 km persegi. Okey, tahu tak berapa jumlah penduduk negeri Melaka? Cikgu boleh tahu tak? Kita boleh share. Berapa jumlah penduduk negeri Melaka sekarang? 1.4 juta. Belum lagi, belum sampai lagi. Okay, untuk tahun lepas untuk tahun 2019 penduduk kita lebih kurang dalam 900,000 plus dan 2020 ni dijangka lebih kurang 1 juta penduduk di negeri Melaka. Okey. Untuk di Melaka, berapa tan daripada jumlah penduduk yang tadi lebih kurang 1 juta tu, berapa tan sisa pepejal yang telah dihasilkan oleh rakyat Malaysia? Rakyat negeri Melaka. Okay. Tahu tak? Tak boleh nak teka dah. Agak-agak je lah. Okey. Tahu kan? Betul. Tak apa. Untuk satu hari di Melaka mengikut rekod kita, rekod ini yang kita ambil di tapak pelupusan sampah, di mana setiap hari lori yang masuk tu kita timbang berapa jumlah sisa yang mereka bawa. Dan NDN ni kita tahu berapa. Okey, purata satu hari di Melaka lebih kurang 1,000 tan sisa pepejal di negeri Melaka Okey. Ini untuk Malaysia, tadi untuk Malaysia Okey, di Melaka 1,000 tan per day. Bayangkan rakyat Melaka yang hari-hari bertambah. Jadi kita bimbang, kita jangkakan, bukan bimbang saja dan jangkakan
maklumat kilotan sehari ini akan meningkat dari tahun ke tahun ya. Itu adalah challenge SW Corp. Alright. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada komposisi. Apa yang banyak sangat kita punya sampah dekat dalam 1000 tan tu, ini adalah komposisi yang kita dah kenal pasti dalam kajian kita, di mana jurutera kita buat kajian komposisi setiap tahun ya. Ini yang kita dapati daripada hasil kajian yang kita jalankan. Okey, sisa makanan paling tinggi sekali lah 44.5%. Okey, ini pada tahun 2015 dan ini adalah komposisi di Malaysia ya, bukannya di Melaka. Untuk di Melaka saya ada data lain. Di Melaka untuk sisa makanan yang terkini pada 2020 lebih kurang dalam 38%. So rakyat Melaka telah bazirkan sebanyak 38%. Tapi jangan ingat 38% tu dibazirkan, tidak. Daripada 38% itu ada sisa makanan yang terdiri daripada sisa dapur. Faham? Okey. Jadi ini adalah komposisi yang kita dah semak lah. Lepas tu 14% adalah sisa plastik, 13% sisa kertas, 11% adalah sisa lampin. Ini adalah komposisi yang terbesar yang sedang berada di tapak pelupusan sampah kita. Faham? Macam mana kita buat? Macam mana kita dapat data ni? Dia punya, saya tunjukkan kaedah dia. Lori, setiap lori hijau yang masuk ke landfill tu, satu lori kan? Okay? Kita akan lambakkan sampah dalam lori tu dalam sebuah canvas, atas canvas. Okay? Jadi jurutera kita beserta dengan mereka punya PPE semua lengkap, mereka asingkan secara manual. Okay? Manual, pakai tangan pun ada, tapi pakailah PPE semua pakailah. Kita asingkan kertas-kertas, lampin, sisa plastik, sisa makanan, getah, kayu dan tetrapek dan berbagai-bagai tekstil semua ada. Okay, kita asingkan dan kita timbang, kita buat kiraan dan kita buat analisa. Dia ada matematik dia ada sifar dia. Bagaimana kita dapat percentage ni? Hebat tak hebat jurutera SW Corp? Kita kadang-kadang kita duduk di belakang lori sampah pun kita tak tahan dengan bau dia kan. Tapi mereka buat secara manual komposisi ini. Komposisi ni penting sebab kita nak tahu apa yang kita perlukan. Apa plan strategik negara yang kita perlukan untuk menguruskan sisa pepejal di masa hadapan. Okay, next. Kita pergi kepada slide yang seterusnya iaitu kadar kita semula negara. Okay, kadar kita semula negara kita pada tahun 2018 kita target 24.6%, okay? Dan 2019 kita target 27%, manakala pada tahun 2020 adalah 30%. Okay, slide tak gerak Slide gerak tak cikgu? Tidak. Tidak bergerak. Slide tak gerak Puan Rahim boleh buat yang macam tadi lah. Right click tu. Kadar kita semula. Okey, ini adalah kadar kita semula negara. Kalau kita lihat daripada start 2005, ini adalah data yang kita simpan. Bagaimana kita nak mencapai 2020 30%. Dan untuk makluman, semua ya, kita punya kadar kita semula tahun ini, 2020, kita dah capai dah pun 30%. Data tu ada, so siapa yang nak data tu boleh rujuk dengan SW Corp. Alright. Seterusnya kita pergi kepada slide. Yang ini kita nak cerita. Yang tadi saya cerita pasal info corporate sahaja pasal SW Corp, okey. Ini pembudayaan amalan 3R. Kenapa kita buat benda ni? Sebab ia sangat penting. Kenapa kita ajar budak sekolah? Budak sekolah adalah manusia yang paling mudah dibentuk berbanding kita. Okay, saya tak cakap orang dewasa tetapi kita. Kita ni adalah manusia yang dah mempunyai pengalaman yang dah luas. Kita adalah manusia yang banyak songeh. Kan, bila buat aja benda-benda yang baik, kita sukar nak terima. Tetapi kanak-kanak dia adalah orang yang sangat-sangat suci murni
dia sangat mudah menerima maklumat dan sangat mudah dididik. Jadi that's why pembudayaan amalan 3R ini kita fokus kepada budak-budak, pada budak-budak sekolah. Sebab kita tahu mereka adalah next kita punya generation. Kalau ajar orang tua, bukan tak boleh. Boleh. Contoh macam ajar Ezri kan, ajar I punya staff. Ajar diri saya sendiri pun. Bila kita nak ajar benda-benda macam semua orang tak minat. Orang dewasa dia dah tak minat dah. Kan? Sebab dia rasa dia dah terlalu hebat lah. Agaknya. Okay. Alright. Okay, ini adalah sebelum kita nak meneruskan ni, saya akan cerita dulu apa itu 3R. Banyak orang yang tak faham apa itu 3R. Okay. Tapi kalau tanya budak-budak, budak-budak mesti tahu apa itu 3R. Cuba tanya orang dewasa. Ramai yang tak tahu apa maksud 3R. Betul? Saya tahu. Kan? Cikgu memang bagus. Seorang yang very committed dengan environment. Saya percaya cikgu expert. Okay. Okay, kini reduce, reuse, recycle. Okay. 3 elemen ini adalah dalam kita semula. Tetapi sejauh mana kita faham berkenaan dengan reduce, dengan recycle. Okay. Rasanya semua orang faham, reduce tu kurangkan, reuse tu guna semula, recycle tu kita semula. Okay. Okay, seterusnya reduce. Saya nak cerita pasal pengurangan sisa berapa jam. Kurangkan penggunaan pakai buang. Dia punya reduce yang kita maksudkan. Kita punya reduce ni mungkin berbeza dengan negara Jepun, mungkin berbeza dengan negara maju yang lain. Tapi pendekatan kita ini adalah untuk kefahaman rakyat Malaysia dan untuk kefahaman yang bersesuaian dengan budaya kita ya. Okey, dekat sini kita nampaklah mereka menggunakan bekas polistrin. Yang paling mudah sekali kita menggunakan bekal makanan. Okey, dekat office saya sendiri, setiap staff warga kerja kalau nak beli makanan mereka kena bawa Tupperware. Mereka tak boleh beli polistrin, sometimes ada kedai yang bagi plastik, yang packing tu kan. Tapi sekarang ada kedai yang dah canggih, dia pakai pack yang kertas tu sebab dia tahu kertas tu lebih mudah untuk untuk dilupuskan. Tetapi kos dia sangat tinggi lah. Costing sikit lah. Satu lah. Yes. So bawa bekal. Jangan malu lah, banyak orang malu. Okey, seterusnya sebabnya kita ni kenapa kita tak nak guna benda-benda macam ni, kita kurangkan, kita tak galakkan. Bukan kita kalau boleh, kalau saya ada kuasa saya nak haramkan. Tapi kita tak boleh nak mengharamkan, kita hanya boleh bagi kaedah sokongan untuk menggalakkan seluruh peringkat masyarakat kita ya. Okey, seterusnya kita kadang-kadang ni kan, kita selalu terlupa tau. Polistrin tu tahu tak berapa lama tempoh masa dia untuk terurai? Saya tahu lama lah. Almost 5 tahun. Polistrin tu lama. Lebih. Polistrin tu kalau macam bekas plastik saja, botol plastik dia mengambil masa lebih kurang 450 tahun untuk dia terurai. Sama juga dengan polistrin pun dia mengambil masa yang amat lama untuk terurai. Saya ada lagi kertas 2 hingga 3 minggu. Kalau aluminium 80 hingga ke 15 hingga ke 20 tahun untuk dia terurai. Pampers 250 tahun baru dia betul-betul terurai. So imagine kita punya landfill, setiap sel kita tu kita boleh guna dia lebih kurang dalam 5 tahun saja. Kita tak ada masa pun nak tunggu sampai 250 tahun kan. Kita pun dah tak ada dah. Jadi punyalah lama nak tunggu dia terurai. Jadi ini adalah salah satu untuk kita menjaga jangka hayat tapak pelepasan sampah kita. Alright. Seterusnya ini adalah contoh-contoh untuk reduce. Kita sebagai pengguna kita boleh beli produk isian semula. Saya rasa slide saya ni dah jelas dah. Gunakan tuala, jangan gunakan tisu, beli barangan-barangan yang kurang bungkusan, gunakan kedua belah muka surat
kertas, saya nampak yang ini banyak orang dah gunakan, dan of course email. Okay, ini adalah kaedah yang boleh kita cadangkan untuk reduce. Alright, seterusnya satu lagi kita akan ni pasal pengurangan sisa juga, iaitu makanan. Makan, ambil apa yang kita mampu. Beli apa yang kita perlu sahaja. Jangan membazir. Okay, terutama sekali masa bulan Ramadan. Kita punya kajian, kita dapati sepanjang bulan Ramadan, sisa makanan kita di tapak perusahaan sampah meningkat dengan ketara. Okay, wahal siang semua orang berpuasa. Tapi kenapa sisa makanan meningkat di tapak pelepasan sampah pada bulan Ramadan? Okay, jawapan dia tepuk dada, tanya selera. Semua orang tahu jawapan dia apa, kan? Okay, jadi seterusnya kita akan pergi kepada ini makan sampai habis ni, of course. So this why saya beritahu tadi, kita ambil apa yang kita mampu makan. Kan Nabi dah cakap kena berhenti sebelum kenyang. Jadi beragaklah. Jadi bulan puasa tu tak perlulah pergi hotel untuk berbuka puasa. Jangan membazir. Sebab lepas kita minum air sirap, kita dah kenyang dah. Buffet Ramadan. Jangan ikut nafsu. Okay, seterusnya untuk reuse. Okay, untuk reuse kita guna semula, iaitu guna semula dengan secara konvensional, iaitu slide kita ni ada problem lah, dia I cannot share. Cikgu nampak ke slide ni? Kosong. Sekejap ya. Dia sebenarnya ada video ni, dia selepas pengurangan sisa makanan tadi dia ada video. So maybe dia take time untuk lab. Okay, kalau video ni saya rasa dia akan keluar, video ni dah buka dah. Dah ada play. Cik Ezri ada puan. Okay, kalau dia tengah play, dia kena sharing video tu punya ni. Bukan share pada slide, share pada video punya aplikasi tu. Dia dah tengah playing. Boleh? Sekejap. Sekejap ya. Okey, ada. Cikgu nampak tak video ni? Ada. Ya, ada yang ada bawah tu tulisan apa, subtitle Cina sekali. Stop share. Alright. Okay, so video kita ada problem sikit. Kita tak boleh mainkan video ni. Very slow line dia. Okay, ini untuk reuse. Kita guna secara konvensional, maksud saya tadi tu lah. Simpanlah plastik bag yang biasanya yang kita dapat dari pasar-pasar raya tu. Simpan. IKEA dah ada dah bekas yang cantik untuk simpan plastik bag. So gunakan semula. Bila pergi shopping mall, kalau tak ada woven bag, you bring your plastic bag own. Okay, ini adalah salah satu kaedah yang boleh kita bantu mengurangkan penjanaan sisa ya. Nampak macam remeh sangat tapi kesan dia sangat besar. Sekiranya saya sekali pergi shopping, kita akan biasanya kalau monthly punya shopping tu, biasanya kalau sebelum ni sometimes saya pun terlupa nak buat woven bag kan. Memang banyak, lebih kurang dalam 15 plastik bag yang saya dapat kan. Itu memang saya akui. Kalau saya seorang, kalau Hezri lagi, kalau cikgu yang pergi beli, so banyak kita produce plastik bag yang pengguna dapat plastik bag. Bayangkan kalau saya buang, cikgu buang, Hezri pun buang, bayangkan kita punya landfill macam mana. Tetapi kalau saya simpan, Hezri buang, cikgu simpan, it's very good. Impact dia sebenarnya sangat besar. Okay, alright. Seterusnya,
Ini salah kaedah-kaedah yang kita cadangkan, bahan terpakai, kita boleh jadikan woven bag is very important. Okay? Siapa yang naik kereta, tolong simpan woven bag dalam kereta. Kalau nak pergi mana-mana shopping, berhenti, tolonglah bawa woven bag. Saya totally respect dengan orang menggunakan woven bag pergi shopping mall. Benda ni agak jarang. Dalam 10 mungkin 1 sahaja dia punya ratio yang menggunakan woven bag. Masih lagi kumpulan majority yang mengharapkan plastik bag. Kumpulan woven bag ni masih lagi minority. So challenge kita sekarang, kita nak ubah supaya majority dia adalah woven bag. Contoh kalau kita pergi negara maju, kita pergi Japan, mereka menggunakan woven bag totally. Okay? Kumpulan minority saja yang menggunakan plastik bag. Even dekat sana pun plastik bag pun dia tak benarkan. Dia dah haramkan dekat negara maju ni. Di Malaysia saja belum lagi, kita belum haramkan lagi. Tapi saya rasa Malaysia ke arah itu. Okey, seterusnya bawa bekas makanan sendiri macam yang saya cakap tadi. Lepas tu gunakan kotak seberguna untuk menyimpan barang-barang. Gunakan semula bekas-bekas minuman sebagai hiasan untuk bekas pensel. Okay? Contoh macam Starbucks punya kan, semua orang dapat Starbucks, dia akan post dekat dalam Instagram. Dah tulis nama, nanti post dalam Instagram. So dia suka sangat dengan botol, dengan cawan Starbucks. Tapi please use your mind. Kalau you dah beli Starbucks punya cawan tu, maknanya you appreciate Starbucks tu punya cawan. So gunakanlah dia sebagai bekas-bekas hiasan dekat rumah. Kalau you campurkan banyak-banyak bekas-bekas Starbucks tu, cantik sebenarnya. Dia akan jadi cantik. Okay? Barulah orang respect kan. You ambil gambar, you punya cawan Starbucks banyak. Simpanlah barang-barang perhiasan dalam tu. This is a new innovation yang boleh digunakan. Ini ambil gambar satu cawan, lepas tu post dekat dalam IG. Tulis nama. Lah, hai. Apa impact dia? Tak ada impact langsung kan? Dia promosi percuma kepada Starbucks. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada recycle. Recycle ni, okey, kita semula. Recycle ataupun kitar semula. Yang ini memang agak sukar sikit kita kalau buat. Kalau saya dekat rumah pun, anak saya pun agak malas sikit nak buat. Okay, iaitu bila kita kumpulkan barang-barang, rumah saya ada buat pengasingan ya. Of course saya kena buat pengasingan. Sebab saya bercakap saya tak buat pengasingan, saya gila. Saya rasa saya gila. Saya bercakap dengan orang everyday, asing. Tiba-tiba saya tak buat. Is it? Saya adalah orang gila. Okay. First step, kumpul, lepas tu asingkan botol plastik. Apa dia? Terasa saya, macam saya pun sama. Saya cakap diri saya kan. Okay, lepas kita asingkan, botol-botol tu better bersihkan. Terutama botol-botol minuman lah yang ada manisan tu, kena bersihkan lah supaya semut tak datang lah. Nanti kan rumah kita juga yang kotor kan. Dan seterusnya jual. So far saya tak jual, tapi dekat kampung saya, dekat tempat saya, kita ada buat program dengan masjid. Okay. Semua barang-barang kita semula, komuniti dekat kawasan saya pergi hantar dekat masjid. Okay, bila dah banyak, okay, kita akan panggil SWM akan beli kita punya barang kita semula dan duit tu masuk tabung masjid. Okay, itu adalah salah satu inisiatif kita untuk bersedekah dekat masjid. Sebab kita ni nak bagi cash hari-hari dekat masjid tak ada. Jadi kita ambil lah barang kita semula kita. Kalau hari Jumaat tu nanti imam akan umumkan mana-mana rumah yang ada barang kita semula, hantarlah ke masjid. Nanti bila dah banyak kita panggil SWM akan beli dan duit itu masuk tabung masjid. Itu adalah kaedah sedekah yang paling mudah. Saya bukan duduk taman, saya duduk rumah kampung. Oh, okey, dekat kawasan kampung, makcik kampung Puan buat macam tu? Betul. Oh, okey, good idea. Okay. Yes. Sebab banyak juga saya pun dengar khabar, saya pernah tanyalah sebab program ni saya buat dulu, dah lama saya buat dengan mereka kan. Ribu sudah mereka dapat duit daripada barang kita semula. Okay. Nice. Okay.
Alright, next. Okay, ini recycle. Ini this is information only. Okay, daripada 8 botol plastik boleh menghasilkan selai jersey. Ini ada kilang dia lah. Ni kilang Nike lah. You boleh search, boleh tengok dekat YouTube how they produce the t-shirt from the bottle plastic. Ini boleh YouTube, dekat lain YouTube ada Nike. Okay, surat khabar boleh dijadikan jenis kraft tangan yang menarik. It's very simple and perlu ada skill. Yang ini pun kita ada skill, kita selalu bersama engage dengan NGO lah. Alright. Seterusnya, next slide saya adalah jenis-jenis barang-barang yang boleh dikitar semula. Okey, kalau nak buat apa-apa program, kita perlu nyatakan dulu, okey, apa barang-barang yang kita boleh kitar semula supaya orang faham. Jangan nanti dia tiba-tiba dia datang bawa basikal buruk ataupun dia hantar sebiji kereta buruk. Ni Puan, sambil-sambil tu pernah berlaku. Okey Puan, boleh saya interrupt sikit? Okey, ada satu soalan saya masuk sekali. Saya lalang dengan keluar gambar ni. Okay. Kenapa sekarang SWM tak menerima barang kaca sebagai barang recycle? Okey, macam ni. Dia buat masa ni SWM tidak menetapkan nilai untuk botol kaca. Okey, sebabnya ada botol kaca yang ada pasaran. Contoh botol air, kalau dekat Melaka ni macam botol kicap, botol loncan tu ada pasaran. Okay? Tapi kalau ada botol-botol kaca yang pelbagai bentuk, okay, dekat Malaysia ni belum ada lagi manufacturer yang ambil semula. Maksud saya dia punya adalah tapi bukannya dekat Melaka. So SWM dia tak boleh nak deliver dia punya barang kaca ni keluar negeri Melaka. Sebab dekat Melaka belum ada lagi. That's why dia tak ambil. Kalau tempat lain ambil. Okay, setuju. Okay. Alright. Okay, sebelum kita nak buat program kita semula ni, saya nak pesan dulu, kita kena fikirkan dia punya, kita punya teamwork, teamwork kita punya pelaksanaan program kita macam mana supaya kita kena pastikan dia punya handling proses kita lah, supaya jangan nanti ada benda-benda yang tak sepatutnya mereka bawa. So yang ini kena nyatakan. Ada program kita semula yang menerima besi-besi buruk, okey? Tu tak ada masalah. Jadi jangan ingat ini saja, tak. Kalau saya buat program, benda-benda yang ni saja yang kita akan ambil lah. Okey? Kita kertas, cardboard, kotak minuman, plastik, aluminium, besi, kaca dan sisa organik. Ini adalah barang-barang yang kita boleh recycle semua. Ada satu lagi Puan. Dalam ni Puan tak nyatakan e-waste. E-waste. Ada slide. Okey, untuk e-waste sebenarnya kita tak proses ya. Kita hanya hantar kepada satu company iaitu Mariatech. Mereka yang proses, dia yang hantar. So nilai dia tu adalah nilai belian saja. Processing tu mereka yang uruskan. Bagaimana mereka uruskan, mereka belum lagi bawa saya pergi kilang mereka. Macam mana dia uruskan. Macam clothes, pakaian, saya dah pernah tengok kilang mereka. Jadi pun ada money, dia ada duit, 1 kilo dia bayar kita. Yang itu saya nampak bagaimana mereka proses semula fabric. Okay, kalau sekolah you ada program. Maksudnya baju seluar yang tak pakai tu kita kumpulkan and then pihak yang ambil ni dia proses lah dalam jadikan dalam bentuk ni lah fabric lah, kain apa semua. Yes, kalau yang pakaian yang masih lagi boleh diberi peluang kedua, second chance maksudnya, mereka akan jadikan dia pakaian yang dalam fashion yang lain, okay? Macam seluar jeans tu mereka akan buat jaket dan lain-lain, okay? Itu bagi pakaian yang masih boleh digunakan. Jika pakaian tu, kain tu memang dah tak boleh digunakan, mereka akan buat kain lap, mereka akan potong, mereka akan buat kain lap dan mereka akan ekspor ke negara-negara maju. Okay?
Kalau contoh bra, okay, ni saya cakap, sorry, this is a very sensitive issue. Bra, underwear, itu adalah barang yang agak berharga, okay, yang biasanya kilang, dia akan select dan mereka akan hantar ke negara ketiga. Okay, jadi kalau pihak sekolah nak buat program untuk clothes, Yes. you can get the money also. Yes, you can get the money also. Tapi dalam kuantiti yang banyak lah. Nanti cikgu boleh contact Azri bagaimana program tu boleh berlangsung. Nanti manufacturer kita boleh datang ambil. Boleh kumpulkan satu sekolah punya pakaian-pakaian terpakai. Ada networking okey lah, dah tahu. Yes, boleh. Alright, seterusnya. Biasanya yang baru ni kan kita ada buat extra tu, kita semula minyak terpakai kan. Ya. Yang itu pun boleh juga. Depends. That's why saya cakap tadi, depends kepada sekolah. Yang mana satu sekolah rasa dia punya proses handling dia agak mudah, you can be approached pada you punya community lah, pada ibu bapa, pelajar kan. Pelajar sekolah nak buat minyak masak, kita tak nak membebankan dia lah, kesian kan. Mostly kalau sekolah rendah tu, parent diorang juga yang ni lebih daripada anak-anak dia. Ya ke? Okay, next. Pergi dekat, okay, kita pergi buat sini. Asingkan. Okay, ini pengasingan sisa. Okay, kita dah sampai tajuk pengasingan sisa. Pengasingan sisa ni nama dia separation at source. Separation at source ini adalah di bawah dalam Akta 672, iaitu pokok kuasa negeri-negeri yang menerima pakai Akta Pengurusan Sisa Pekerjaan terikat dengan Akta 672, di mana negeri itu wajib menjalankan pengasingan sisa di punca. Maksudnya di punca tu adalah di mana punca sampah itu berlaku. Contohnya rumah kita lah. Okay, nampak tak tong sampah tu? Tong sampah hijau ni adalah untuk sisa baki. Sisa baki tadi terdiri daripada sisa makanan, sisa dapur, pampers dan barang-barang yang tidak boleh dilupuskan dengan kaedah kitar semula. Okay? Yang itu masukkan dekat dalam tong hijau. Manakala yang lain-lain tu plastik, kertas, lain-lain bahan yang boleh dikitar semula perlu diasingkan. Okay. Saya ada pengguna, saya ada community yang very committed. Dia buat secara bulanan. Okay. Dia buat secara bulanan dan mereka bila ada collection day, mereka letak dekat luar. Tetapi ada yang tak nak simpan dekat rumah, maybe no space, dia letak setiap minggu dekat luar. Jadi kalau anda melaksanakan pengasingan sisa di punca seperti ini, anda terselamat daripada dikenakan compound oleh SW Corp. Okay? Right. Seterusnya, kenapa kita nak buat? Okay, ini cerita dia. Kertas, plastik. Nampak tak lori dekat bawah tu? Okey, ini adalah lori, satu kali lori. Maknanya satu kali kutipan seminggu. Inilah barang-barang dia. Kertas, plastik, nampak tak contoh-contoh ni? Termasuklah polistrin. Ini semua kena asingkan dan ikat dalam satu plastik. Okey, kena asingkan mengikut kategori-kategori ni. Alright? Ada apa-apa nak tanya? Rumah dah tu. Okay, right. Seterusnya yang lain-lain ni kita boleh campur lah. Sama ada nak letak tembaga, nak letak aluminium, tin, botol makanan, tin makanan. Okay, itu di dalam kategori lain-lain. Kita campurkan. Dan lagi seterusnya kalau kaca, okay, letakkan dekat dalam plastik yang lain. Okay. Kita asingkan benda-benda ni sebab bila kita buat pengasingan, benda-benda ini dia akan pergi ke manufacturer yang berbeza. Alright. Okay, next. Okay, ini yang lain. Tadi dah tanya kan pasal e-waste. E-waste pun sama lori satu kali. Ini maksud dia satu minggu, satu kali di taman-taman perumahan, collection ini akan dilakukan. Okay. Nampak yang atas tu ada lain-lain bahan fabrik. Bahan fabrik tu termasuk kasut, handbag semua dalam kategori bahan fabrik.
Lepas tu lain-lain sisa berbahaya dan juga sisa elektronik perlu diasingkan. Alright. Okey, seterusnya sisa baki. Sisa baki ni ada orang dia buat pengkomposan, ada orang dia buang sahaja. Okey, kalau nak belajar pasal pengkomposan boleh hubungi SW Corp, kita boleh ajar bagaimana untuk mengkompos sisa makanan supaya dia akan jadi baja organik. Yang lain-lain ni, lambe pakai buan, bahan-bahan kotor yang lain kita panggil sisa baki dan tempatnya adalah di dalam tong sampah yang berwarna hijau. Okay. Right, seterusnya sisa pukal. I back to your question tadi, you tanya ni bila dia nak angkat sisa kebun. Inilah dia. Okay, sisa pukal, sisa kebun 1 kali 1 minggu. Biasanya kebiasaannya hari Rabu kan? Hari Rabu dia buat collection untuk barang-barang ni. Barang-barang kita semula, barang-barang pukal. Tapi depend on the location kan? Sorry? Depend on location, bukan semua tempat hari Rabu kan? Yes, tak semua. Ada dekat taman perumahan dia ada jadual dia, ada signage dia. Dekat situ nanti kita nampak lah bila kutipan untuk sisa pukal ni. Dan barang kita semula. Okay, next. Okay, seterusnya tinggal langkah mudah untuk melaksanakan pengasingan. Asingkan mengikut jenis yang kita telah tetapkan tadi. Yang kedua, simpan sementara dalam bekas yang sesuai lah. Kotak ke, plastik ke. Asingkan ya. Tadi kita dah asingkan. Lepas tu simpan pun dalam keadaan dia terasing juga. Right? Yang ketiga, letakkan di tepi tong sampah pada hari kutipan. Very simple. Sangat mudah. Kalau tak buat juga, maknanya gila. Okay? Ini contoh dia. Okay, ini contoh dia. Nampak dekat lori merah tu. Lori merah tu 2 kali. Okay, 2 kali maksudnya dia akan datang hari Isnin ataupun hari Khamis. Okay, 1 minggu 2 kali dia datang. Lepas tu lori hijau ini adalah untuk barang-barang kita semula. Okay, so 1 minggu 3 kali lori akan masuk di kawasan rumah anda. Kalau tak ada 3 kali, call lah nombor yang 1800 tadi. Okay? Okay, alright. Ini adalah compound. Saya tak suka nak bercerita pasal compound sebab benda ni boleh dielakkan. Compound ni tak besar pun. Kecil je. 50, 100, 500. Kesalahan pertama RM50, kedua 100, ketiga 500. Tak ada diskaun. You tetap kena bayar RM50. Okay? Yang ini tak boleh nak jumpa Puan Rohayu ke minta kurang, tak boleh. Okay? Seterusnya ini untuk non-landed, same procedure dan ini adalah jumlah compound yang kita boleh kenakan kepada penduduk. Ini pada JMB pada Badan Pengurusan. Okay, next. Okay. Hang lagi. Okay. Okay. Alright. Okay. Jadilah pengurus sampah yang hebat. Okay. Pada saya, orang yang boleh menguruskan sampah adalah orang yang hebat. Sebab benda yang paling simple dia dah buat dalam keluarga dia, ini adalah amalan yang sangat mulia dan menjadi tanggungjawab kita bersama kan. Okay, seterusnya ini biasalah, inikah yang ingin kita wariskan kepada generasi-generasi kita yang akan datang? Sudah tentu tidak. Tetapi kalau tak, apakah tindakan kita untuk mengatasi perkara ini? Okay, I want to share with you satu perkara untuk SW Corp. Okay, kita sekarang ni sedang war-warkan program Trash to Cash kepada seluruh community, kepada seluruh agensi, perkumpulan. Dia tak kisah siapa-siapa pun boleh masuk. Tapi cabaran Trash to Cash ni bermula sejak 1 September tahun ni. Dia bertujuan sebagai duit tambahan melalui jualan barang kita semula lah.
dan community ataupun individu yang menjual yang mendapat nilai jualan yang tertinggi akan menerima hadiah wang tunai daripada SW Corp. Ini macam pertandingan juga sebenarnya. So ni terbuka kepada seluruh Malaysia ya untuk trash to cash. Okey, dia punya kaedah dia. Puan, ada tak iklan dia ataupun dia punya flyers ke yang boleh saya dapat? Ada kan? Ada. Dia ada flyer. Nanti Cik Ezri akan share. Okay. Sebab dia baru lagi sekarang ni kami dengan Ibu Pejabat tengah agak sibuk dengan World Cleanup Day. So lepas kita selesai World Cleanup Day, kita akan back to trash to cash lah. Okay. Kita ada dia ada satu form yang perlu diisi kan. Contoh macam saya hari ni saya nak menyertai trash to cash. Ada link yang perlu dia just share link tu, masukkan maklumat-maklumat dia yang kita yang diperlukan, dan nanti apabila kita ada buat jualan, okay, just kita upload je kita punya resit dekat dalam tu. So nanti Ibu Pejabat kita akan nampak, okay, Siti Rohayu, okay, berapa kilo dia dah jual, ini adalah nilai jualan yang dia dapat. Okay? Orang apa staff SW Corp tak boleh masuk kan? Tak boleh lah, contoh. Ini contoh saja. Kalau saya masuk dalam, saya menarik. Okay. Dia macam orang kata selalu kita buat dekat peringkat sekolah, sekarang kita buat dekat peringkat orang kata penduduk Malaysia pula kan. Yes. Dia sebenarnya kan kita tak galakkan, dia sebenarnya macam ni. Konsesi ataupun vendor yang dilantik untuk menimbang pembayaran dia boleh buat secara terus dalam Touch and Go e-wallet. Okay, ataupun sebab saya tak pastilah dia kalau nak cash tu you kena jual dan you perlu dapatkan maklumat data jualan saja, resit saja. Sebab kita tak nak banyak sangat persentuhan, perjumpaan dengan manusia ni, kita tak nak banyak sangat. So Persatuan Penduduk, pihak pengurusan JMB ataupun komuniti ataupun individu boleh join kita punya program ni, tak ada masalah. Boleh contact SW Corp di talian 0628389953 untuk Negeri Melaka. Boleh, nanti kita akan advise you macam mana nak buat lah. Okay, dan last perkara ini dalam grup-grup WhatsApp kita lah. Okay. Maksudnya penyertaan tu bukan alright. Saya rasa ada apa-apa soalan tak nak tanya? Penyertaan ni maksudnya bukan individu saja tetapi dalam bentuk komuniti, lebih baik komuniti lah kan. Segi jumlah dia lebih besar, lebih banyak, dan secara langsung dia boleh memberikan satu sumbangan ataupun donation kepada badan ataupun pada pihak yang kita rasa inilah masa untuk kita sumbangkan kepada komuniti kita. Okay. Betul, yes. Okay, Puan, satu benda ke Puan, saya ada satu soalan ni. Ini soalan pun agak menarik. Kenapa kita lihat barang yang dibeli oleh pihak SWM kan, ada soalan daripada kawan saya juga. Kenapa dia punya bayaran dia tak mahal lah, dia tu soalan dia. Okay, macam ni. SW Corp tidak menghalang mana-mana individu ataupun komuniti yang nak jual barang kita semula kepada mana-mana vendor. Tu terpulang, tu anda bebas. Anda tidak terikat pun untuk jual barang kita semula kepada SWM. Okay, SWM itu adalah salah satu dia punya salah satu effort dia yang dia ambil untuk beli barang kita semula. Sebab dia pun ada vendor dia sendiri, dia pun ada manufacturer dia sendiri. Jadi terpulang kepada mana-mana company dia nak letakkan harga berapa. Kalau you ada yang mahal, better you pergi yang mahal lah. Kalau nak menjawab kenapa SWM ambil murah berbanding vendor lain, saya tak boleh jawab yang itu. Itu kena tanya SWM sendiri. SWM okey dengan sekolah okey, tak ada masalah ni. Ini soalan-soalan kawan-kawan lain. Ya, saya know. Saya faham. Bukan you je. Sebelum ni pun ada juga yang tanya saya kenapa SWM punya harga lebih rendah kan. So itu polisi dia Puan, ada macam baru ni pun ada kan, kita lihat sejak PKP kan ada
segi jumlah yang diambil oleh pihak SBUM last time dia macam tinggi sikit, sekarang ni dikurang sikit. Tapi itu pun telah dimaklumkan oleh pihak apa yang rakan saya yang datang sekolah tu, yang SBUM tu, dia jelaskan bahawa kebanyakan vendor pun sekarang pun harga pun menyusut lah kata. Yes, sebabnya macam ni pengusaha-pengusaha barang kita semula baru memulakan operasi selepas MCO. Mereka dibenarkan mula operasi bulan 5 lepas dan mereka sebelum ni pun semua dah stuck, tak boleh nak bisnes, dan luar negara sendiri punya manufacturer pun semua dah stuck. Termasuk kita punya fabric manufacture fabric pun macam tu juga. Bila kilang pakaian di Australia ditutup, jadi mereka tidak boleh menjalankan operasi di sini. Memang itu adalah impact daripada COVID-19. Sekarang ni adalah masa untuk semua memulakan ekonomi. Yang penting pada saya kunci dia kita jaga kita. Semua orang kena pastikan COVID-19 diputuskan supaya kita punya jaringan ekonomi kita, penjanaan ekonomi kita tidak bagi berhenti. Semua orang menghadapi kenangan pahit, kenangan pahit sepanjang COVID-19, terutamanya company-company ni kan, mereka terpaksa berhadapan dengan cabaran-cabaran, challenge-challenge daripada pasaran-pasaran dunia. Ini juga adalah salah satu perkara yang mendatangkan impact kepada peniaga-peniaga kita. So pada saya kita kena bagi masa kat mereka, dan sekarang ni saya percaya mereka semua sedang melihat harga-harga ni. Sebenarnya barang kita semula ni dia ada harga pasaran dia macam minyak juga. Ada waktu dia tinggi, ada waktu dia turun. Semua sama. Kalau turun saya tengok semua vendor dia akan turun. So memang mereka saling berkaitan lah dalam perkara ni. Okey, tu saya rasa soalan yang saya terima setakat ni tu saja. Dan okey. So banyak input yang dapat pada petang ni. Ustaz, mungkin ini adalah salah satu bentuk cara perkongsian ilmu yang kita dapat jalankan dalam keadaan norma baru. Dan saya jelaskan sekali lagi bahawa ini kita akan kongsikan daripada penyampaian berkaitan dengan kita semula pembudayaan amalan 3 hari ini kepada seluruh warga SK Perempuan Durian Daun khususnya, dan juga kepada seluruh warga pendidik dalam beberapa media sosial seperti di FB, di grup Telegram channel pendidikan, ataupun di YouTube channel juga. Semoga apa yang dikongsikan oleh Puan Rohai tadi dapat diimplementasikan kan dalam kehidupan kita seharian. Dan saya memetik satu ayat daripada Puan Rohai sendiri. Kita kadang-kadang susah nak beri sumbangan, tetapi kita terlupa bahawa benda yang ada di sekeliling kita sendiri boleh memberikan sumbangan kepada komuniti kita. Sebagai contohnya, barang-barang yang kita gunakan setiap hari ini, kita tak sedar bahawa barang itu adalah barang kita semula yang boleh ditukarkan dalam bentuk wang ringgit yang secara tak langsung memberikan ulangan ataupun memberikan sumbangan, donation kepada komuniti kita sendiri. Itu yang kita boleh mulakan pada hari ini. Okey. Dan saya selaku wakil daripada pihak hak sekolah SK Perempuan dan Daun mengucapkan ribuan terima kasih, dan juga saya juga sebagai mewakili kelab kita semula dan Reka Cipta juga merakamkan jutaan terima kasih atas kesudian Puan Siti Rahayu. Walaupun di awal tadi kita macam-macam dugaan dan ujian, tetapi akhirnya dapat kita habiskan dengan sempurna dan lancar. Moga-moga kita juga akan dapat bersua dalam masa yang lain, insya-Allah. Cuma ada satu saya nak kongsikan pada Puan Rahayu. Okey. Jadi Puan Rahayu kongsi dengan saya. Satu yang benda yang bila saya teringat kan, bila kita nak memupuk semangat ataupun budaya kita semula, iaitu asingkan barang kita semula di rumah. Okey, ini mungkin satu idea lah daripada pihak kami, iaitu kami nak cuba buat satu pertandingan. Selalu kita buat pertandingan kumpul barang kita semula kan. Saya buat satu pertandingan mewujudkan tempat recycle di rumah.
yang menarik. Yes. Ini di peringkat sekolah Betul, saya lah. betul. So kalau kita tak ada tempat recycle, kenapa kita nak, macam mana kita nak memulakan budaya asingkan barang kita semula kan? Itu saya salah satulah idea bersama dengan rakan-rakan di sekolah Okay. saya. Dan ada satu lagi yang Okay. saya nak kongsikan dengan Puan. Saya tunjuk dulu Puan. Ini ada satu okey. Puan biasa tengok kasut-kasut terpakai tak? Okey. Biasa? Okey, kasut terpakai kan. Okey. Ini saya nak share kepada someone yang adik saya sendirilah ni. Kan kita dah tak pakai kasut putih kan? Kasut putih sekarang budak-budak sekolah semua pakai kasut hitam, so kasut putih tak tahu ke mana. So ini adalah salah satulah yang tengah diusahakan oleh saya punya inilah adik saya sendiri. Dan dia dijual semula kasut ni. Okey. Nampak Puan? Gambar? Nampak. Menarik. Dia jahit ke? Dia jahit. So harga dia kata sebenarnya harga dia mahal. Kalau masuk dalam Instagram mahal. So tapi dia bagi beritahu saya lah, harga dia dalam RM30. Bila dah siap dengan corak-corak yang diinginkan. Okey. So ini salah satu juga. Ini dia buat corak doodles. Okey. Okey. So untuk attract untuk primary school ini benda antara yang menarik lah bagi saya. Gigih dia Puan. menyiapkan. Okey, sampai di sini. Okey, ada apa-apa Puan? Tak ada apa? Okey, saya bagi pihak SW Corp, saya minta maaf kalau sepanjang perbualan kita tadi terkeluar perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan. Okey, mungkin ada beberapa fakta mungkin tersalah, saya minta maaf. Saya pun Zoom ni saya jarang bercakap dengan orang Zoom. This is the first time. Okay. Saya selain daripada meeting untuk talk dengan pengguna berkenaan dengan amalan kebudayaan alam kita semula ni, this is the first time I guna Zoom. Biasanya kita face to face kan, kita boleh ada two-way interactions depan saya kan, saya rasa lebih mudah. Ini first time. Mungkin saya rasa mungkin penyampaian saya tidak selancar seperti mana saya berhadapan dengan audience yang berada di depan saya, but this is a good experience untuk saya. Thank you very much. Dan don't worry, SW Corp sentiasa menyokong dan sentiasa memberi tunjuk ajar kepada mana-mana komuniti, mana-mana sekolah, mana-mana individu yang berminat dengan aktiviti recycle. Kita boleh menasihatkan anda apa yang boleh dibuat. Jika ada komuniti yang nak implement community inisiatif hijau, kita ada modul dia, kita ada program-program dia, boleh hubungi SW Corp. Sebabnya kita lebih prefer, kita nak cari orang-orang yang committed. Okay, macam cikgu lah, cikgu very high committed. So kita tadah tangan, kami menerima, dan jika ada berkesempatan, ada masa, kita akan bersama lagi. Thank you. Okay, terima kasih banyak kepada Puan Rahayu di atas pengkongsian pada hari ini. Saya rasa mungkin sedar tak sedar kita dah berlangsung selama 1 jam. InsyaAllah pendengar umum kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.